Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak berkongsi pasal pengalaman di mana aku pernah interview lah di sektor swasta dan juga kerajaan lah kan. Tujuan video ni bagi aku adalah untuk just sharing session lah kan, untuk korang yang pernah ada pengalaman-pengalaman pelik masa interview, atau saja nak sharekan benda-benda yang korang masih ingat masa interview. Mungkin korang boleh komen lah kalau korang ada perasaan yang sama juga. So basically aku kalau ikutkan aku dah, orang kata tu, pergi banyak interview, private, government, dan aku rasa antara interview yang paling aku rasa pelik adalah interview aku dekat satu badan kerajaan ni, di mana dalam interview tu dia dah bagi tahu dalam laman web dia, dia bagi tahu interview ni biasanya dia orang akan bagi tahulah dalaman atau luaran. Dalaman ni biasanya adalah untuk staff-staff berstatus tetap atau kenaikan pangkat lah kan, bila kau dah berkhidmat di sana. Dan aku lupa screenshot, tapi aku memang tahu dalam yang aku baca tu, bila nak masuk nohon, dia memang bagi tahu masa tu bahawa temuduga ini adalah bukan lantikan dalaman, tiada kaitan dengan lantikan dalaman, tiada kaitan, maknanya nothing to do dengan staff. Okay, so aku pun pergilah interview ni. Nak dijadikan cerita, interview ni start pukul 5 petang. Agak pelik lah, 5 petang dalam dia bukan start secara rasmi, tapi dalam dia punya email tulis 5 petang. So aku datang sejam awal lah, tak nak kalut, tak nak apa. Bila datang jumpa staff dia, rupa-rupanya aku kumpul dekat satu tempat, satu bilik mesyuarat ni. Ada few people datang, dan kita start meeting ni, interview aku start pukul 9 malam. Kau bayangkan 4 jam pisang kat sana. Pisang satu hal. Yang keduanya, bila dia tanya, bila dah semua kandidat datang, aku nampak ada 2 orang staff, seorang lelaki seorang perempuan, yang pakai tag apa tu, yang pakai tag syarikat tu lah, badan berkanun tu lah. Dan aku pun dah syak, oh damn, kita dah kena scam ni. Ini sah-sah kita tak dapat kan. Ya, memanglah orang kata rezeki di tangan Tuhan kan, kita tak tahu kan. Kalau you perform the interview, mungkin kau akan dapat. Tapi orang kata kebarangkalian tu sebab masa tu interview status tetap. So biasanya status tetap ni dia akan ambil staff dalaman yang dah pernah kontrak dengan dia. Kontrak tu is their probation period lah. So aku dah tahulah, oh ini memang tak dapat lah ni kan. Walaupun interview tu berlaku recently lah, so aku pun tak tahu apa kesudahan dia. Tapi memang orang kata memang tak dapat lah. Aku rasa memang tak akan dapat lah kan. So aku pun ada, rupa-rupanya bila aku masuk ke sana, jumpalah seorang member ni, Mamat ni, yang aku baru kenal. Rupa-rupanya dia mengganti aku di tempat lama aku. Sebelum ni aku di tempat lain, aku tak nak sebut lah. So dia pun mengganti aku, and rupa-rupanya dia pun di tempat lama aku kontrak. So borak-borak dengan dia, rupa-rupanya dia pun dekat sana tak disambungkan kontrak lah. So masa tu dia, orang kata, applying for job lah. Sebab tu dia pergi hadir interview ni kan, dengan harapan, yelah status tetap kan. Status tetap tu orang kata kita mengharap lah kan dapat kan. Sekarang ni kan orang kata untuk government sangat susah untuk dapatkan status tetap. Jadi aku pun teruslah menghubungi dia, and kita pun macam discuss lah, kenapa dalam interview ni ada dalaman kan. So dalam interview tu, aku pun interview tak ada apa lah. Basically dia sangat pendek. Biasanya interview pendek ni is a red flag lah kan. Biasanya kalau arkitek ni dia akan tanya betul-betul bagus jawatan tu. So dia akan tanya betul-betul lah kan, jawatan teknikal, professional ni dia takkan simply, orang kata dia temu duga lebih kurang je soalan dia kan. Dia adalah tanya pasal garis panduan, introduction, pasal kau siapa semua. So after tanya soalan tu, ada one soalan tu aku 50-50 lah, tak adalah jawab dan betul lah. Ada certain soalan tu aku jawab jugalah
apa aku punya job scope semua whatever. Lepas tu balik lah kan. So bagi aku itu antara interview yang paling buang masa, first thing. Yang keduanya memang kau dah tahulah dia punya jawapan tu kan. Dia punya orang kata orang dalam tu, yelah of course lah, sebab tetap kan, dia mestilah akan ambil orang yang dah pernah bekerja dengan dia kan. So itu satulah. Yang keduanya, aku pernah juga interview di satu badan berkanun ni. Aku tak mention kementerian apa, firm apa atau BBT mana-mana, aku tak nak mention lah kan. Cumanya dalam interview ni dia ada dua sesi. Satu sesi untuk jawatan tetap juga, satu sesi temuduga biasa, satu adalah sesi untuk apa tu, latihan apa, ujian fizikal. So kita orang pergi the first session. Masa tu aku dengan member aku ni kerja tempat sama. So kita pun cakap dengan bos, kita orang pergilah interview ni. Sebenarnya kau ikutkan kita je lah, kita nak jarang orang akan bagi tahu bos dia kan dia nak pergi interview tempat lain. Seolah-olah kau, it's a sign kau tak nak kerja dengan dia kan. Macam yelah, lepas tu kau tak dapat, malu lah kan. Kau nak belah itu kan, tu tiba tak dapat kan. So biasanya kita orang senyap je lah benda-benda ni kan. Tak ada orang lah aku rasa yang normal akan bagi tahu bos dia nak pergi interview tempat lain kan. Ni senyap-senyap je lah. Lepas tu bila pergi interview tu, member aku kata dia ada info ada seorang member ni pun dia pergi juga interview tu. Dia pergi interview tu, dia ni pun staff sana juga. Rupa-rupanya dia ni pun orang kata yalah dalaman lah juga kan. Dalaman juga, kita dah tahulah. So masa sesi ujian fizikal tu, kita orang tak pergilah. Aku siap call dia punya urus setia, tanya nama sekian-sekian hadir tak dalam ujian tu. Dia kata hadir lah. Kita orang pun malas lah kan, sebab kita dah tahu yang in the end of the day is tak akan dapat ni lah kan. Sebab status kontrak mungkin kau ada harapan. Okay, cerita kedua ni adalah berkaitan interview aku di satu badan berkanun ni, PBT lah, status kontrak. Okay, bila aku pergi interview ni, kalau ikutkan dekat daripada segi bila tanya soalan, tak semua aku dapat jawab kan. Ada certain soalan yang aku agak sama-sama lah, jawapan aku tak tepat lah, tak tersasar sikit. So aku pun terus bagi tahu aku pun tak ada harapan tinggi lah kan. Tiba-tiba aku dipanggil masuk kerja semua tu. Lepas tu aku dimaklumkan kalau ikutkan masa interview ada dua calon dalaman. Seorang tu dapat, seorang lagi aku. Ada seorang lagi calon dalaman tak dapat. Rupanya member yang tak dapat ni lah, bila aku masuk office, dia memang pandang slack dengan aku lah. Dia tak puas hati, dia tak bagi kerjasama. Aku macam pelik, asal mamat ni awal-awal dah macam pangkah aku kan. Rupa-rupanya dia tak dapat. Isu dia tak dapat tu bukan masalah apa, aku pun tak ada kabel kan. Orang pelik lah, macam mana calon luar boleh mendapat tawaran dan menumpaskan calon dalaman. Masalahnya bukan pasal apa, sebab dia tak ada syarat minima, tapi orang panggil juga dia untuk interview sebab dia staff, just to give a chance lah kan. Dan aku ada info juga, dia ni pun ada isu juga dengan HR. Dia jenis yang aku tak tahu, aku tak buka aib sesiapa sebab aku pun tak tahu siapa. Tapi ada antara yang benda yang dia buat adalah, dia ni jenis balik kampung hari Ahad weekend ni, dia balik weekend, hari Sabtu sampai hari Ahad kan. So bila dia nak balik hari Ahad tu, dia akan mungkin dia sampai daripada kampung tu, dia sampai lalu ke office pukul 5 pagi. So 5 pagi dia lah dekat office, in. And then dia masuk Isnin tu, dia masuk mungkin lambat sikit lah sebab dia ngantuk drive semua. Mungkin pukul 12 ke 11 ke, lambat lah, bukan pagi lah. Lambat tak lah petang, tapi lambat mungkin after lunch ke. Tapi dia dulu lah. Benda ni biasalah, semua orang tahu. Tak ada orang pun orang kata yang honest kan. Ada kau ada isu, kau ada tu. Tapi benda tu HR highlight kan, bila dia tengok masa perbuatan tu terlalu kerap. Satu, yang keduanya dia ada pattern. Asal weekend aja, hari Isnin tu mesti kau pukul 5 pagi. Lepas tu macam pelik lah kan. Si Isnin ni 5 pagi, hari lain kau tak datang awal pula. So benda tu yang di highlight oleh HR lah kan. Lagi satu, dia tak ada satu benda yang punca utama, dia tak ada part tu. Kau kena ada master atau degree, dia tak ada benda tu. So untuk jawatan tu memang keperluan asas tu tak ada lah. Zaman dulu beberapa tahun lepas memang jawatan tu boleh
tanpa degree atau master kau boleh juga dapat peluang kalau kau ada jawatan kosong. Tapi lepas dia orang revise, biasanya jawatan tu urusan profesional, pegawai memang kena ada degree lah. Dia tak ada degree, dia tak ada part 2 dalam jurusan aku kan. So benda tu was the main issue lah kan. Tapi of course lah, lepas tu bila aku kerja kat sana, lama-lama dia pindah, dia dapat tawaran lain. So dengan kata sekarang dia dah bahagia lah di tempat baru kan. Aku pun dah tak ada kat tempat yang aku kerja tu. Aku pun dah berpindah tempat lain. So in the end nobody wins lah kan. Dia pun tak ke sana, aku pun caw. Dan tempat tu pun aku yang badan yang ni pun dia macam ramai orang yang batch aku yang masuk sekali dengan aku pun tak tahan sebab banyak isu lah. Pengurusan dia agak toksik. Ada orang dapat offer better offer. Macam aku dapat tempat yang lagi dekat dengan orang rumah. So aku pun berpindah lah kan. Tapi ramai yang masih di sana, masih orang kata dia mencari peluang lah. Peluang dan ruang kalau ada memang dia orang nak cabut kan. So hikmah lah, mungkin satu kebaikan untuk aku lah kan. Walaupun pada awalnya aku rasa kalau aku stay kat sana mesti aku dah jadi tetap ke dah ni kan. Sebab kau bayangkan jawatan tu dalam satu badan tu, organisasi tu ada 2 saja. So of course lah peluang kau cerah lah kan untuk kau move forward. Tapi yalah, kadang-kadang kita berasa macam tu, tapi perancangan Allah tu different kan. So bagi aku, kepada yang gagal temu duka, tak dapat jawatan pekerjaan yang korang nak, never give up. Sebab you never know benda tu baik untuk kau atau buruk untuk kau kan. So itu hikmah ataupun aku punya conclusion, aku simpan dululah. So satu lagi pengalaman yang pelik yang aku pernah interview, ini masa dekat swasta lah. Aku pernah pergi interview ni petang. Biasanya firm-firm dia suka buat petang, sebab bagi aku petang pun sesuai. Sebab kalau kau bekerja, kau tak payahlah ambil cuti kan semata-mata nak pergi interview. Lepas tu kau cuti pun tak ada sebab nak MC, tak ikhlas lah. Satu, yang keduanya macam rugilah kan. Kau tak ada buat apa-apa pun. Kau nak interview setakat that 1 hour tu, kau dah bazirkan the whole day. So yang kedua, kalau petang tu, kalau kau kerja, kau boleh je minta caw awal kan, balik awal ke apa. At least tak mengganggu kau punya pekerjaan kau tu lah kan. Lepas tu yang ketiga tu, aku rasa dari segi dia punya kadang-kadang orang yang interview kau macam, yelah bos-bos ni semua pun dia orang available petang, pagi tu mungkin busy kan. Banyak kan interview hari Isnin, hari Selasa. So mungkin busy lah. Macam interview yang malam dekat tempat tu aku tu, sebab dia punya orang kata dia punya big boss dia tu ada event sampai ke malam, makan-makan lah apa semua, jamuan lah apa. So tak dapat diselesaikan awal, anjak lah 4 jam lambat kan. Dia pun peduli apa kan, kita ni alah bukan dia siapa-siapa kan yang dia nak urgent sangat kan. Okay, so aku pergi interview ni, sekali aku text, dia boleh kata tak sempat lah hari ni, tak available, boleh tak datang esok. Aku macam haram jadah kan dalam tu. Tapi time tu aku memang desperate. Aku memang nakkan peluang, aku nak kerja lah, sebab aku tak ada job lagi time tu. So aku pun macam nak tak nak, aku terpaksa datang the next day lah kan. Kalau ikutkan aku, macam ni dah red flag dah. Kau tak menghargai orang ni masa kan. Tak kisahlah kau siapa kan, tapi yelah aku nak kerja kau. Kalau awal-awal kau dah macam ni, bad reputation to you lah. Kadang-kadang kita tak semestinya bad reputation to future candidate yang nak bekerja. Kita pun sebagai candidate, kita pun boleh evaluate kita punya majikan kan. So itulah cerita dia. Lepas tu aku pun orang kata, lepas tu first time jadi macam tu. Lepas tu tapi the next day tu dia minta maaf semua whatever lah kan. Ini dah lama lah cerita ni, masa aku awal-awal kerja dulu. Lepas tu aku punya first ever interview session, first ever bila aku buat practical, boleh dikatakan quite. Aku dulu practical dekat Shah Alam lah. Dekat Shah Alam, aku ingat lagi, it's a very small, dia macam rumah apartment yang dijadikan pejabat. Dan bilik dia kecil lah kan, adalah 2-3 PC. Dan sangat usang lah sebenarnya tempat tu kan. Aku pun tak tahu, aku rasa last orang tu majikan tu pun dia dah, orang kata tak ada job sangat lah kan. So kita pun budak praktikal, tak kisah. Aku tak dapat allowance pun, walaupun dijanjikan allowance.
Dalam tak dapat pun, tapi dia bagi markah yang okey untuk praktikal pemarkahan yang okey. So aku pun terima je lah kan. Yang lain tu aku rasa pengalaman lain, oh ya, aku pernah juga pergi interview, di mana aku mendapat tawaran tu. Tapi selepas 7 days, a week plus lah, 2 weeks later aku diberhentikan secara serta-merta. Benda ni actually aku tak pernah cerita dengan sesiapa lah. Aku rasa parents aku pun tak tahu, sebab mak aku je yang ada. Aku bagi tahu dia aku yang nak berhenti lah. Sebab bagi aku benda tu is quite memalukan lah kan. Tapi the reason being yang okay, yang jadi macam tu, okay, hikmah dia, bila aku dapat firma ni, aku dah kerja seminggu, Isnin kedua aku bekerja, aku dapat offer badan berkanun ni, which is government lah. So aku kerja kat private firm, aku dapat offer yang government ni. So aku kata, oh, this is a chance lah. Aku dah lama tak dapat interview kan. So the reason being tu, aku tak ambil, mungkin kesilapan aku, ataupun aku ambil EL. So aku tak bagi tahu, aku bagi tahu member aku yang aku baru dapat nombor yang duduk sebelah aku. Alah, seminggu masuk office, mana aku kenal semua orang kan. Nombor bos pun aku tak ada. So aku pun bagi tahu aku EL lah kan. Aku mungkin kesilapan aku tak inform HR lah kan. So aku pun tak datang. The next day tu aku datang office firm tu, kena bambu lah dengan bos kan. Mana you pergi kan. Baru first week masuk sini aku dah macam boleh ponting. Mungkin untuk firm tu it's a big thing lah kalau kau saja ponting macam tu kan, tak datang ke apa, mungkin lah kan. Padahal bagi aku benda tu is ada timbang balik lah kan. Aku tak ada benda-benda urgent. Yang keduanya, kalau betul aku ada emergency in akan datang, takkanlah semua emergency tu kau nak terus orang kata kan. Aku pun tak ada kerja pending, tak ada mesyuarat penting. Aku baru masuk seminggu kan. Aku belum diberi tanggungjawab yang besar kan. Janganlah orang kata satu kesalahan kau dah macam tu. So aku diberhentikan atas sebab tu lah, yang aku dimaklumkan. Lepas tu aku pun terus okay lah, whatever lah kan. Hikmah dia, few months after that aku dapat interview offer yang aku pergi ni. So maknanya berbaloi lah aku, orang kata pergi interview ni lah kan. Not kau dah diberhentikan for nothing. Lepas tu yang itu pun kau tak dapat kan. Orang kata yang dikendong yang dikejar tak dapat, yang dikendong berceceran. So itu satu pengalaman aku lah kan. Which is aku sampai hari aku bukan nak puji diri sendiri lah, tapi most of the time aku memang pekerja yang tak ada masalah. Tapi bila aku diberhentikan oleh satu badan ni, satu firm swasta ni, aku macam tak boleh. Aku macam cakap dengan diri aku, teruk sangat ke aku ni kan. Sampai tak orang kata, kalau orang kata termination, 24 hour termination ni, macam seolah-olah kau dah buat satu perkara yang besar tau. Satu kesalahan yang besar kan. Mungkin kau curi duit company contoh, kau buat pemalsuan dokumen, benda-benda macam tu kan, yang melibatkan perundangan. Tapi ini sekadar kau tak datang, memanglah sebab tak datang tu sebab interview, tapi orang kata dia punya dia punya implikasi tu langsung tak ada budi bicara kan. Dan aku pun ada email juga kat pejabat buruh ke apa semua kan, untuk dapatkan at least tuntutan atau apa-apalah. So aku pun tak adalah berharap apa, tapi for me it's not fair lah kan. Akan datang kau buat orang macam tu, aku at least aku ada saving semua. Bayangkan orang yang berharap kan kat pekerjaan tu, lepas tu kau buat macam tu. So it's not fair lah to people. So tapi tak apalah, ini semua kisah lama lah kan. Aku saja nak share. So kalau korang ada apa-apa pengalaman atau interview yang korang rasa kau nak share, kau boleh just komen lah. Alright, aku nak cukupkan 20 minit sharp. 20 minit sharp. So video aku cantik di punya YouTube tu. Alright, sikit lagi. Okay, 53. Okay, sikit lagi. 7, 8, 9, 20.